Now, clearly, it's not clear how long that search will take. We would hope, obviously, to find the vessel, to find the aircraft on the first day, but it could, in fact, take a year to search the entire area, and of course, the weather conditions will have an impact on what time will be required to complete the task. This is the most prospective area. It's been chosen on the basis of the best expert advice. Now we intend to search it thoroughly. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini analisis awani. Pihak berkuasa keselamatan pengangkutan Australia ataupun ATSB sudah pun melantik firma dari Belanda, Fugro Survey Private Limited, untuk mencari dan juga memetakan kawasan pencarian MH370 dan akan bermula pada 1 September dalam tempoh 12 bulan dari itu. Jadi ini masuk fasa baru kita mencari penerbangan Malaysia MH370 yang sudah hilang sejak 5 bulan lalu, yang hilang pada 8 April 2014 yang lepas. Jadi bagaimana kita memahami pencarian baru ini? Kerana sejak 5 bulan lalu sudah pelbagai usaha yang kita lakukan, sama ada dari pihak Malaysia, dari pihak Australia dan juga pihak antarabangsa cuba menjejaki pesawat 777 ini tetapi gagal. Tetapi dengan fasa baru ini, dengan menganugerahkan satu kontrak besar kepada firma Fugro dengan kekuatan dan juga pengalaman juga aset yang mereka ada, mampukah kita berjumpa ataupun menemui sebarang bukti berkaitan dengan penerbangan MH370. Jadi untuk kita melihat cabaran ini, saya akan menemubual rakan saya, Kapten Bersara Abdul Rahman Omar Tun Muhammad Anif, mantan pegawai penyiasat TUDM yang selalu bersama kami sejak MH370 dan juga MH17, dan di Thailand nanti kita akan melihat perspektif aset dan juga bagaimana kita memahami laut yang akan diberi tumpuan, iaitu 1,800 km di barat Perth, Australia, dan keluasan 60,000 km persegi. Begitu kawasan yang begitu luas, mungkin 4 kali ganda ataupun 5 kali ganda dari kawasan pencarian MH ataupun Air France 447 yang dilakukan pada 2009 di Lautan Atlantik. Jadi Kapten Bersara Abdul Rahman Omar, ini satu fasa baru. Pengumuman ini sudah dijelaskan pada pagi tadi oleh pihak Australia, dan pastinya kita mahukan sesuatu yang optimistik kali ini. Tetapi biarpun hanya bukti ataupun bahan yang diguna pakai adalah getaran satelit Inmarsat itu yang jatuh ke selatan Lautan Hindi, itu hanyalah menjadi bahan bukti untuk kita menjejaki kawasan pencarian ini. Adakah dengan penganugerahan kontrak kepada firma Fugro ini, kita akan lebih ataupun mampu dengan segala kemampuan, pengalaman dan juga aset yang ada pada Fugro? Sefaham saya, aset yang ada pada Fugro ini digunakan. Dia ada sebuah aset yang dinamakan AUV, Autonomous Underwater Vehicle, iaitu Eco Surveyor 4, tak salah saya. Ianya mempunyai kapasiti untuk melakukan seabed survey dan mapping sedalam, yang pernah diorang buat lah, sedalam 3,000 meter. Ya. Jadi di kawasan pencarian yang baru ni, saya difahamkan kedalamannya adalah sedalam 5 km, iaitu lebih dalam daripada apa yang pernah Fugro melakukan. Tetapi Fugro mempunyai dia memang mempunyai pengalaman yang amat luas dari segi melakukan seabed survey, terutamanya untuk industri oil and gas, offshore, di North Sea, di barat Afrika dan deep water wells yang lainlah di Lautan Atlantik. Cuma kawasan pencarian ini memang tak banyak kita ketahui sebab dia tidak ada kepentingan di situ. Kita lebih mengetahui mengenai permukaan bulan, lebih banyak data permukaan bulan, bintang marikh daripada kawasan yang kita Kalau kita boleh naikkan sekali lagi, Ayu, kawasan pencarian baru ini di lebih selatan daripada kawasan asal pada ketika kita mencari pada bulan pertama dan juga bulan kedua, apabila kita mendapat pengesahan daripada
satelit Inmarsat itu. Dan lengkok itu maksudnya lebih ke selatan, bukan lebih ke utara tetapi lebih ke selatan, maksudnya kawasan yang begitu luas. Dan tempoh yang diberikan kepada Fugro hanya sekitar 12 bulan. Apa cabaran yang boleh kita gambarkan, Kapten? Cabaran yang pertama ialah sama ada 12 bulan mencari itu adalah mencukupi. Sebab kita maklum ya, bila kita ke selatan, musim sejuk dia bermula sekitar dalam bulan 4, bulan 5, bulan 6 hinggalah bulan 7. Ya. Sebab tu kita mulakan pencarian sekarang bulan 8 apabila dia mula musim spring lah kita katakan ya. Musim bunga. Jadi kita akan berkitar semula dan tak cukup 12 bulan tu nanti kita akan tempuhi semula musim sejuk di mana keadaan akan menjadi lebih teruk. Ya, sebab kita dah makin selatan, dah menghampir ke bahagian Antartika. Ya, jadi ombak dekat sana pun boleh mencapai sekitar 9-10 meter pada hari yang biasa. Ini kan kapal yang nak pergi, kalau apa yang aset yang ada, saya rasa sebelum Kapten terangkan kemampuan aset-aset itu, biarpun Fugro Equator dan Fugro Discovery mampu berada lama di kawasan lautan luas seperti di selatan lautan Hindi, tetapi berapa lama mereka boleh bertahan dengan minyaknya, kemampuan teknologinya, kalau ada kerosakan dan sebagainya, untuk juga kru, termasuk aset dari Malaysia, KD Seri Mutiara dan juga Bunga Mas misalnya, kemampuan kita untuk bertahan lebih lama di kawasan pencarian kerana kawasan yang begitu jauh dari barat Perth, Australia. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Apabila kita berbincang semula pencarian MH370, perkara yang perlu kita lihat semula adalah dari sudut lokasi yang diberi tumpuan. Adakah dengan data yang diperolehi dari Inmarsat itu dan kita membuat keputusan bahawa pesawat MH370 berakhir di selatan lautan Hindi itu berdasarkan data tersebut benar-benar tepat ataupun di situlah jatuhnya ataupun berakhirnya MH370. Tetapi kalau itu dapat dijamin, pastinya pasukan yang di bawah sana iaitu Fugro Survey Limited dengan aset termasuk dari Malaysia dan juga pihak China dan juga Australia, kemungkinan besar pastinya akan berjumpa. Itu menurut pakar-pakar yang sudah dikemukakan oleh pihak ATSB dan sebagainya. Sebelum saya mengajukan soalan seterusnya kepada Kapten Rahmat, mungkin di talian sekarang Profesor Madya Dr. Rizal Arsyad. Assalamualaikum Dr. Rizal. Dr. Rizal, dengan berita baru yang kita dengar hari ini oleh pihak Australia ATSB memberi tender kepada Fugro Survey Limited yang berpekalan di Belanda ini, dengan aset yang mereka ada, dengan kemampuan pengalaman yang mereka ada, adakah Dr. Rizal yakin Fugro mampu melakukan pemetaan, melakukan penggeledahan di kawasan selatan lautan Hindi dengan kemampuan mereka? Terima kasih. Syarikat Fugro daripada Belanda ini merupakan syarikat yang telah biasa membuat tugas-tugas sedemikian di seluruh dunia. Dan dua aset yang mereka akan bawa iaitu Fugro Equator dan juga Discovery merupakan aset kapal pencarian yang dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan moden yang boleh kalau saya bagi contoh, satu kelengkapan yang dipanggil sebagai multi-beam echo sounder yang dipasang pada kapal Equator. Dia boleh melakukan serapan sehingga kedalaman 7,000 meter tanpa menggunakan aset seperti AUV seperti yang terlihat sebelum penggunaan bluefin dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun dengan aset yang sedia ada, mereka juga masih ada dilengkapkan juga dengan AUV turbine yang boleh pergi sehingga 3,000 meter dan boleh lebih lagi untuk mengesahkan sekiranya terdapat
serpihan-serpihan yang menyerupai bangkai kapal terbang yang andaiannya ialah MH370. Jadi saya tidak merasa bahawa ada halangan dari teknologi, bahawa semuanya kita maklum bahawa dengan 2 kapal yang begitu lengkap, kedua-dua kapal ni adalah sekitar kalau saya bagi contoh Fugu Equation, dia mempunyai endurance selama 35 hari di lapangan. Okay. Jadi merupakan satu tempoh yang panjang untuk, dan mereka mengandaikan meletakkan 12 bulan silap saya untuk melakukan pencarian. Jadi dari segi sudut teknologi saya rasa mereka mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melakukan pemetaan sekiranya ia ada di kawasan berkaitan. Ya, cabarannya adalah untuk memastikan mereka berada di lokasi yang sebenarnya, lokasi yang tepat untuk mereka memulakan pencarian. Dr. Rizal. Ya. Okey. Kita sudah maklum bahawa mereka telah kawasan yang the wide search area adalah sekitar 81 km kali 700 km atau sekitar 60,000 km persegi. Cumanya pencarian yang telah dilakukan sehingga kini sejak hampir 5 bulan kejadian telah berlaku. Dan telah dibuat pemetaan hampir lebih separuh daripada kawasan yang dimaksudkan. Yeah. Jadi kawasan what we call priority search area yang ada jauh lebih kecil. Dan saya rasa tumpuan adalah kedua-dua kapal kawasan yang dikatakan priority search area ini. Jadi saya cumanya ada beberapa halangan. Pertamanya ialah dari segi oleh kerana telah hampir 5 bulan wreckage atau bangkai kapal terbang yang ada di kawasan tersebut. Dan kita tahu bahawa keadaan lautan ni dia korosif, very korosif. Yeah. Jadi itu cabarannya ialah itu pertama dari segi material, hakikat terhadap bangkai kapal terbang tersebut. Yang kedua ialah keadaan dasar lautan yang begitu dinamik yang mungkin juga menghalang dari segi pencarian, dari segi pemetaan yang dilakukan. Cumanya kita maklum bahawa di kedua-dua kapal mereka mempunyai satu alat dipanggil submersible profiler yang boleh mencerap sekiranya terdapat sekiranya bangkai tersebut tenggelam di atas lapisan tanah liat, mat dan sebagainya, mereka boleh melakukan cerapan. Jadi cabarannya ialah kawasan, tetapi saya rasa ia boleh dilakukan dengan tempoh masa yang diberikan. Okey, Dr. Rizal, tunggu di talian. Kita akan bertanya lagi soalan tentang ini kepada Dr. Rizal. Tetapi mungkin di media sosial ada perkembangan terbaru tentang berita fasa baru pencarian MH370, Noi. Betul Haji. Baiklah, tindakan Australia meneruskan usaha mencari pesawat MH370 dengan melantik firma Belanda Fugro Survey Limited ini mendapat pujian orang ramai dari seluruh dunia. Dan walaupun terdapat segelintir warga Australia yang menganggap ianya satu tindakan yang membazir, ada juga yang menganggap ia satu tindakan yang mulia. Dalam komen yang diberikan laman web Mail Online di Britain, seorang penduduk Mexico memuji usaha Australia ini. Walaupun pencarian yang sukar, tetapi ia tetap diteruskan. Selain itu, warga Britain, Watson, lega usaha pencarian pesawat MH370 diteruskan. Dalam pada itu, Charles dari Amerika Syarikat menyatakan ia satu usaha yang sia-sia kerana pesawat itu tidak akan dijumpai. Bagaimanapun, Iridium menjelaskan Australia mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan pencarian di bawah perjanjian mencari dan menyelamat antarabangsa. Sementara itu, misteri kehilangan MH370 terus mendorong teori konspirasi yang terus dicipta atau diubah suai. Selain ada kabar angin dan teori yang mengaitkannya dengan tragedi MH17 bulan lalu. Bila itu tadi reaksi orang ramai di media sosial mengenai usaha Australia yang tidak putus asa mencari pesawat MH370. Haji. Ya, itu penting untuk waris dan juga keluarga Nosia. Ini satu inisiatif yang belum pernah dilakukan di mana-mana badan penyiasatan, dan Kapten pernah berada dalam badan-badan penyiasatan sebelum ini. Pastinya dari sudut timeline, dari sudut kapasiti, tenaga, kos, ini bukan alang-alang atau bukan mudah untuk kita boleh fikirkan dengan mudah. Saya rasa perkataan yang digunakan sebelum ini adalah unprecedented, ya. Iaitu belum pernah berlaku di mana-mana pun dalam di muka bumi ini. Memang dari segi skala penyiasatannya pun memang saya sendiri pun tak boleh nak jangkau, ya, sebab kompleksiti keadaan ini. Namun apa yang masih dilakukan oleh Australia dan negara-negara yang terlibat seperti Malaysia, China dan sebagainya
harus diberi pujian sebab kita perlu exhaust semua cara-cara untuk nak mencari pesawat ni. Okey, Kapten, kita lihat yang kedua, kita jumpa lagi selepas ini. Kita masih berkabung dengan kehilangan ataupun MH370 dan selepas itu MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, tetapi ini bukan satu titik noktah. Dan Kapten Rahmat, sebelum saya kepada Dr. Muhammad Rizal, untuk kita melibatkan secara maksimum kemampuan ataupun keupayaan negara handle ataupun menguruskan pencarian MH370, bukan hanya bergantung kepada pihak ATSB Australia, kerana kita perlu bertanggungjawab juga kerana MH370 merupakan pesawat Malaysia Airlines. Separuh daripada warga di dalam tersebut adalah warga negara kita. Kru penerbangan adalah kru penerbangan Malaysia Airlines. Dan kita perlu mengambil peluang ini juga untuk melihat semua aspek sampailah kita berjumpa dengan MH370. Seperti mana yang saya telah nyatakan semasa kita bincang tentang MH17, kita adalah di operating state dan juga owner. Maka kita sepatutnya lebih terlibat dalam penyiasatan berkenaan dengan kehilangan pesawat ini, dan juga duduk di dalam badan yang akan membuat recommendation mengenai improvement yang bakal dijalankan untuk industri aviation. Banyak di sini saya tengok opportunity berkenaan dengan improvement in terms of air traffic control, handover procedures, the search and rescue procedures, design kepada black box tu sendiri. Mungkin sekarang ni kita rely pada 60 hari pinging dan sebagainya, tapi mungkin kena ada passive pinging juga, di mana kita transmit dan dia akan balas. Betul. Kemudian aircraft tracking pun kita kena improve, dan design akses kepada alat-alat elektronik dalam pesawat itu sendiri, yang mana kita syak ianya telah digagalkan oleh seorang di atas pesawat tersebut. Okey, Dr. Rizal, apabila kita bercerita tentang selatan lautan Hindi, dan doktor sudah mengungkapkan bahawa kawasan ini merupakan kawasan yang lebih berbahaya, lebih ganas pada musim sejuk, dan Dr. Kapten Rahmat pun sudah mengungkapkan, dan kemampuan Fugro Equator, Fugro Discovery dan juga aset dari China dan juga dari Malaysia ini untuk bertahan lebih lama, dan juga topografi yang bakal dipetakan oleh kapal-kapal ini untuk memastikan kita dapat mengenal pasti sebarang objek, sebarang sepihan dari MH370. Ya, kalau kita lihat kepada kawasan yang dikatakan priority search area, kawasan ini dia adalah pertama dia menuju ke arah pada keadaan yang agak cetek. Cetek maksudnya bukanlah masih lagi di sekitar 2 hingga 3,000 meter sehingga kedalaman 6,000 meter ke atas ke selatan lautan Hindi ini. Dan kalau kita lihat pada peta, permasalahan utama ialah ada risk atau kawasannya adalah kawasan yang banyak canyon atau rabung-rabung yang terutama ke arah selatan lagi. Jadi cabarannya ialah di permukaan ialah bagaimana untuk kapal ini untuk tidak terlalu terkesan dengan keadaan permukaan yang agak bergelora. Yang kedua ialah bagaimana dengan keadaan dasar yang semakin banyak rabung ke arah selatan, mereka masih juga dapat melakukan serapan yang baik. Kerana serapan dalam keadaan laut bergelora adalah begitu sukar. Walaupun Fugro Equator mempunyai apa yang dipanggil sebagai motion compensation system di atas kapal, dia agak terhad terhadap keadaan lautan yang tertentu. Jadi bagi saya memang semakin ke selatan kawasan pencarian semakin sukar disebabkan keadaan permukaan dan dasar lautan, dan juga ada kesangan di segi berapa lama kapal tersebut boleh berada di kawasan tersebut. Bergantung juga kepada keadaan cuaca dan sebagainya.
Jadi bagi saya memang dari teknologi kemampuan penetapan yang ada cukup mampu, tetapi mungkin faktor-faktor semua jadi faktor iklim atau keadaan cuaca mungkin akan memberi kesan. Okey, terima kasih Prof atas pandangan tersebut. Mungkin untuk akhirnya Kapten Rahmat, adakah kita perlu melihat juga dari sudut data-data asal MH370 selain daripada ping Inmarsat itu, kerana yang dikatakan oleh pihak ATSB bahawa pesawat MH370 sebelum berakhirnya ia dipandu melalui autopilot dan kesemua penumpang di dalam tersebut sudah meninggal sebelum mereka berakhir di selatan Lautan Hindi. Dan mungkin data-data lain yang perlu dilihat semula supaya kita lebih mendapat perincian kawasan akhirnya MH370. Sekiranya pesawat tersebut terhempas di lautan, maka saya rasa pencarian tak adalah selama ini, sebab kalau kapal terbang pecah dan kita akan dapat ELT dan sebagainya yang float, yang itu akan memudahkan lagi pencarian. Masalahnya di sini, pendapat saya ialah kapal terbang ini telah tenggelam intact, dia tidak pecah. Sebab tu kita tidak ada nampak debris. Ataupun ELT yang keluar dan start transmitting. Jadi pencarian ni akan menjadi lebih sukar, terutamanya daripada apa yang Profesor Rizal beritahu tadi. Apabila ada rabung-rabung semua, bila kita mengeluarkan beam sonar beam untuk membuat mapping, maka rabung-rabung ni akan memberi false echo. Dia akan bounce dan sebagainya. Jadi bila ada false echo, maknanya lagi susah. Yang keduanya, pesawat sebab walaupun dia ada ACAS, dia ada ADSB dan sebagainya, tapi itu semua telah dimatikan. Maknanya kita cuma yang ada betul-betul adalah data yang diberikan oleh Inmarsat. Walau bagaimanapun kita perlu melihat semula perkiraan-perkiraan tersebut untuk kalau boleh kita dapat memperkecilkan lagi kawasan pencarian. Betul. Dan itu mungkin akan dapat membantu lagi. Okey, kita terus meneliti dan juga memantau perkembangan terkini pencarian MH370. Terima kasih kepada Kapten Nur Rahmat. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Rizal Arsyad dari USM sebentar tadi, dan anda terus bersama kami di Esrawani kerana kita akan memberikan liputan terkini tentang liputan MH17 dan juga MH370. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.